Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya, Amira Syasha dalam 15 Min MMTV, edisi 22 Mac 2024. Kita ke berita utama. Kementerian Belia dan Sukan KBS mengumumkan keputusan untuk menolak tawaran menjadi penganjur sukan Commonwealth 2026. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS, keputusan itu dibuat selepas mesyuarat Jemaah Menteri meneliti semua aspek penganjuran dan implikasi. KBS berkata tawaran Persekutuan Sukan Commonwealth CGF sebanyak RM603 juta juga dijangka tidak mampu menanggung kos keseluruhan penganjuran tamasya sukan berprestij antarabangsa itu. KBS dalam pada itu berkata kerajaan mengucapkan terima kasih kepada CGF atas tawaran itu, namun menegaskan buat masa ini mahu memberi fokus kepada pembangunan sukan serta kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menolak permohonan isteri bekas Menteri Kewangan Toh Puan Naimah Abdul Khalid untuk mendapatkan pasportnya secara kekal. Pasport isteri Tun Daim Zainuddin itu ditahan oleh Mahkamah Seksyen sebagai syarat jaminan ekoran pendakwaan terhadapnya kerana gagal mengisytiharkan harta. Hakim Datuk Ahmad Bacik menolak permohonan Naimah untuk menyemak perintah Mahkamah Seksyen yang menahan pasportnya selepas berpuas hati wujud kemungkinan beliau melarikan diri flight risk. Dalam perkembangan lain, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membantah permohonan Naimah untuk merujuk persoalan undang-undang berhubung kesahihan pertuduhan gagal mengisytiharkan harta atas alasan tiada keperluan untuk merujuk persoalan perlembagaan yang dibangkitkannya ke Mahkamah Tinggi. Siasatan polis berhubung isu penjualan stoking dengan kalimah Allah sudah selesai dan 2 kertas siasatan yang lengkap sudah dihantar kepada Jabatan Peguam Negara AGC semalam. Mengesahkan perkara itu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata pihak polis kini sedang menunggu arahan lanjut daripada AGC berhubung tindakan seterusnya. Menurut beliau, 2 kertas siasatan itu membabitkan pihak KK Supermart dan syarikat pengedar yang mengimport stoking dengan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 298A Kanun Keseksaan. Dalam pada itu, Polis Diraja Malaysia PDRM akan mengambil tindakan tegas terhadap individu yang menyentuh isu stoking kalimah Allah sehingga mencetuskan suasana tidak harmoni dan kemarahan orang ramai. Dalam perkembangan lain, aplikasi mudah alih rangkaian kedai sebeneka KK Mart telah digodam hari ini dengan perkataan amaran terakhir dipaparkan muncul pada aplikasinya dan kembali seperti biasa kira-kira jam 10 pagi hari ini. Syarikat Mahsuri Dagang Sdn Bhd, Mahsuri Dagang dan Media Mulia Sdn Bhd semalam terus merancangkan lagi program kongsi berkat bubur lambuk sepenuh bulan Ramadan. Lebih unit pengedaran 1,000 bungkus bubur program ini turut melibatkan pasukan unit beruniform iaitu daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Putrajaya. Macam tonton yang sebelum ni kita ada juga buat dengan beberapa badan uniform lah, tapi bukan dengan bomber. Tapi untuk yang tahun ni kali ni adalah dengan bomber beruniform. Alhamdulillah kita akan teruskan lagi insya-Allah. Melibatkan anggota Wira Merah yang mula memasak seawal jam 9 pagi, program yang dijalankan secara gotong royong ini juga diadakan secara tahunan dalam usaha mendekati masyarakat setempat. Simboliknya ialah program ini kita buat platformnya mudah, bubur lambuk je. Tetapi ianya menunjukkan bagaimana kolaborasi antara swasta dan kerajaan, antara keprihatinan dan juga terjemahannya. Jadi telah kita laksana dengan baik apabila pihak Mahsuri dan juga pihak Media Mulia telah menaja kita punya cakap bahan-bahan untuk kita buat, dan pihak bomber juga menggunakan kepakaran yang kita ada, tukang-tukang masak dan juga tenaga telah kita combinekan kita punya effort ini untuk membolehkan 1,000 bubur lambuk dibuat. Sementara itu, turut hadir memeriahkan acara adalah Duta Produk Mahsuri, selebriti terkenal Nabil Ahmad yang turun padang dalam mengedarkan bubur lambuk buat penduduk di hadapan Balai Bomba Persin 14. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan, antaranya
pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. McDonald's Malaysia menarik balik saman ke atas Badan Bukan Kerajaan Pro-Palestin Boycott Divestment Sanctions BDS Malaysia berikutan respon positif hasil proses mediasi yang dilakukan antara kedua-dua belah pihak. Dalam satu kenyataan, Pengarah Urusan dan Rakan Kongsi Operasi Tempatan McDonald's Malaysia, Dato' Azmi Jaafar berkata, BDS mengakui tindakan pengendali McDonald's di Israel adalah bebas sepenuhnya daripada McDonald's Malaysia baru-baru ini. Ujarnya, sebagai perniagaan yang dimiliki sepenuhnya penganut Islam, McDonald's Malaysia komited terhadap ketelusan, amalan perniagaan beretika dan tanggungjawab sosial terhadap rakyat di negara ini. Malah, McDonald's Malaysia menegaskan ia tidak menyalurkan sebarang jualan, keuntungan, royalti atau fee franchise daripada operasi restoran untuk menyokong mana-mana perjuangan politik atau konflik. Terdahulu, gerakan yang mempromosikan kempen memboikot perniagaan atau produk yang dikaitkan dengan Israel memberitahu menerima rit saman daripada gerbang alas restoran Sdn Bhd yang mengoperasikan franchise restoran makanan segar itu di negara ini. Bekas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin mengakui lebih selesa dengan kehidupannya kini walaupun menerima pelbagai reaksi daripada netizen termasuk yang menggelarkan beliau sebagai rosak. Khairy atau mesra disapa KJ menegaskan tiada keperluan untuknya kembali ke dunia politik, malah lebih seronok untuk meneruskan kerjanya kini sebagai penyampai radio dan podcaster. Yakin dengan rezekinya, menurut lelaki berusia 48 tahun ini, beliau juga bersedia terjun ke dalam dunia lakonan sekiranya mendapat tawaran daripada mana-mana penerbit. Sementara itu, dilantik sebagai duta pakaian Elrah eksklusif, KJ memberitahu buat masa ini, beliau juga tidak mempunyai rancangan masa panjang buat karyanya. Kita ke berita dunia. Seorang wanita Thailand berlepas dari Taiwan ke negara asal untuk membalas dendam terhadap suaminya yang curang bersama seorang perempuan simpanan. Difahamkan setibanya dia di lapangan terbang, wanita itu terus menuju ke sebuah hotel di wilayah Roy Ed, Rantau Isaan lalu menikam suaminya dan perempuan simpanan lelaki berkenaan menggunakan sebilah pisau. Sementara itu, polis dan pasukan penyelamat bergegas ke hotel itu pada pukul 3 pagi waktu tempatan selepas mendapat laporan mengenai kejadian tersebut dan menemui 2 mangsa yang cedera parah sebelum dikejarkan ke hospital berdekatan. Difahamkan suspek mempunyai 3 orang anak dan sedang bekerja di Taiwan manakala suaminya bekerja sebagai pemandu penghantaran bungkusan di Roy Ed. Seorang wanita di Brazil meninggal dunia sehari selepas menjalani pembedahan bagi mengeluarkan bayi batu yang berada di dalam perutnya selama lebih 50 tahun. Daniela Almeida Vera, 81 tahun, menjalani pembedahan mengeluarkan janin berkapur dari perutnya pada 14 Mac lalu. Menurut keluarga Daniela, wanita itu terlalu takut untuk berjumpa doktor bagi merawat masalah sakit perut yang dialaminya sejak puluhan tahun dahulu. Keadaan luar biasa itu dikenali sebagai litopedian dan ia berlaku apabila janin meninggal dunia tetapi tidak diserap oleh badan ibu dan mengeras membentuk cengkerang kalsium di sekelilingnya. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita ke berita ekonomi. Majlis Agama Islam Negeri Sembilan MAIN sedang membuat kajian semula untuk menaikkan had kifayah fakir dan miskin selain kesesuaian skim agihan yang baru. Pengerusi MAINS Datuk Seri Dr. Abdul Aziz Sheikh Abdul Kadir berkata, pada masa ini had kifayah semasa yang digunakan di negeri itu berjumlah RM2,418 setiap keluarga. Menurutnya, pendapatan di bawah kadar berkenaan akan dikira sebagai miskin selepas dibuat tapisan dalam sistem e-had kifayah MAINS.
Sementara itu, beliau turut menyatakan secara keseluruhannya MAINS menghulurkan bantuan berjumlah RM17,366,030 sempena Ramadan kali ini meliputi pelbagai skim bantuan yang disediakan melibatkan 29,868 penerima. Malaysia Aviation Group MAG menyasarkan untuk meletakkan Malaysia Airlines Berhad MAB pada kedudukan ke-10 teratas dalam senarai syarikat penerbangan terbaik dunia Skytrax menjelang tahun 2030 berbanding kedudukan ke-47 tahun lalu. Pengarah urusan kumpulan MAG, Datuk Izham Ismail berkata pihaknya turut menyasarkan kedudukan ke-5 teratas di Asia Pasifik menjelang tahun yang sama. Jelas beliau lagi, bagi 2025 pihaknya menetapkan sasaran untuk diiktiraf sebagai syarikat penerbangan paling bertambah baik, kru kabin terbaik dunia dan catering terbaik dunia bagi kelas perniagaan pada 2027. Untuk rekod pada tahun 2023, MAG telah menerima lebih daripada 10 anugerah global dan industri yang mengiktiraf kecemerlangannya dalam amalan perniagaan dan kesetiaan jenama. Kita ke berita sukan. Misi skuad Harimau Malaya untuk mencuri mata berharga tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada Oman dalam aksi kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 di Stadium Sultan Qaboos Muscat hari ini. Pada perlawanan itu, skuad Kendalan Kim Panggon dilihat menggunakan formasi 5-4-1 dengan fokus untuk bertahan daripada asakan pasukan tuan rumah yang menduduki ranking ke-80 dunia itu. Dalam aksi berkenaan, kedua pasukan terikat 0-0 pada separuh masa pertama. Namun Oman lebih banyak menguasai perlawanan dengan mengatur serangan berbahaya ke gawang Malaysia. Bersambung kepada babak kedua, Oman yang dikendalikan oleh Jaroslav Silhavi akhirnya memecah kebuntuan apabila Al-Sabi berjaya melepasi benteng pertahanan skuad Malaysia untuk jaringan gol pembukaan pada minit ke-57. Hasrat Malaysia untuk memburu gol penyamaan hampa apabila Oman berjaya menambah gol kedua menerusi Mohsin Saleh Al-Ghassani yang mudah menampan masuk hantaran Al-Busaidi pada minit ke-88. Liga Bola Sepak Malaysia MFL akan memperkenalkan peraturan Financial Fair Play FFP bagi mengelak kelab Liga Malaysia Liga M terus dibelenggu kemeluk kewangan pada masa akan datang. Presiden MFL Datuk Abdul Ghani Hassan berkata peraturan bagi menjaga struktur kewangan pasukan Liga M itu akan dikuatkuasakan menjelang sepak mula Liga Super 2024-2025 yang akan bermula pada Mei ini. Menurut Ghani, pihaknya memandang serius isu tunggakan gaji yang melanda beberapa kelab termasuk Kelantan FC yang disingkirkan daripada pentas tertinggi bola sepak Malaysia. Katanya situasi yang melanda beberapa pasukan lain seperti Kuala Lumpur City FC, KL City FC dan Kedah Darul Aman FC, KDA FC memaksa MFL untuk bertindak lebih tegas bagi memastikan nilai komersial Liga M tidak terjejas. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 23 Mac 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Amirah Syasha. Assalamualaikum dan selamat berbuka puasa.